Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Okey, senarai ahli kumpulan yang pertama saya Azimah binti Abdul Aziz, yang kedua Muhammad Ikmal Ikman bin Rosli dan ketiga Nur Aina Shakira binti Bahrul Shah. Tajuk jurnal yang kami analisis ialah Masalah Kecelaruan Tingkah Laku, iaitu ponteng sekolah. Yang pertama, kita masuk kepada konsep keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat diketahui dengan wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh, iaitu urutan atau koheren, iaitu kesinambungan idea menjadikan wacana itu satu teks yang bermakna dan dapat dipahami. Dan yang kedua, tautan atau kohesi, keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Pertama, kita masuk dulu ke jenis-jenis keutuhan wacana. Terdapat 4 jenis. Yang pertama, keutuhan semantik. Kedua, keutuhan fonologi. Yang ketiga, keutuhan leksikal. Dan keempat, keutuhan gramatikal. Kita masuk dulu ke keutuhan semantik. Keutuhan semantik ialah jalinan makna di antara suatu ayat dengan ayat yang lain atau perenggan dengan perenggan yang lain. Terdapat dua aspek yang berbeza, iaitu hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dan hubungan semantik dari aspek konteks dan latar wacana. Terdapat 8 hubungan. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan hasil, hubungan sebab dan tujuan, hubungan syarat dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, hubungan perbandingan, hubungan sampingan dan terakhir hubungan memperkuat isi. Okay. Contoh keutuhan semantik yang saya dapati di dalam jurnal yang kami analisis ialah hubungan sebab dan hasil, di mana petikan tersebut sebenarnya punca utama wujudnya amalan ponteng sekolah adalah disebabkan oleh keruntuhan institusi keluarga seseorang pelajar itu. Timbulnya pertelingkahan antara ibu dan bapa menyebabkan anak-anak mereka tidak dihiraukan. Di sini kita dapat lihat hubungan sebab itu ialah keruntuhan institusi keluarga dan hasil pula pertelingkahan antara ibu dan bapa menyebabkan anak-anak mereka tidak dihiraukan. Yang kedua, hubungan sebab dan akibat. Kecanggihan teknologi pada era globalisasi ini juga menjadi penyebab pemangkin ke arah gejala ponteng sekolah yang kerap kali berlaku di sekolah, kerana teknologi akan membuatkan para pelajar lalai dengan dunia maya dan mengabaikan masa yang berharga sekiranya masa tersebut digunakan sebaik mungkin untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat perkara yang bermanfaat. Sebab di sini ialah teknologi dan akibat pula pelajar lalai dengan dunia maya. Seterusnya kita masuk ke keutuhan fonologi. Dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Dan yang ketiga, intonasi suara berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Dalam wacana penulisan, tanda baca seperti nokta, tanda seruan dan titik bertindih digunakan untuk memperjelas persembahan. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah seperti air muka, gerak badan dan gerakan tangan merupakan cara memahami suatu ujaran. Contoh keutuhan fonologi yang saya dapati dalam menganalisis jurnal ini ialah ayat tanya, iaitu adakah tentang masalah pembelajaran menyebabkan murid kurang berminat? Contoh melihat kaedah pengajaran sedia ada dan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, adakah ada perbezaan murid lebih berminat pada cara yang lama dengan cara yang baru ini? Okay. Yang kedua, ayat penyata. Penggunaan teknologi seperti pencarian maklumat melalui jaringan internet dalam menjayakan kajian ini sangat memberi manfaat kepada kumpulan ini kerana pengkaji dapat memperoleh pengetahuan lebih mengenai tajuk pengkaji serta tambahan dalam penulisan kajian dengan betul.
Justru, pengkaji dapat menjalankan kajian sebegini sebagai contoh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah dalam kalangan remaja sering berlaku ke atas mereka. Seterusnya, keutuhan leksikal. Hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Terdapat 7 perkara. Yang pertama, antonim, perkataan yang mempunyai makna yang berbeza. Sinonim, perkataan berlainan ejaan atau bunyi tetapi membawa maksud yang sama. Yang ketiga, hiponim, kata yang maknanya terangkum dalam makna lain. Himonim, kata yang kedengaran sama tetapi mempunyai maksud yang berlainan. Akronim, kependekan yang terbentuk hasil daripada gabungan huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan menjadi satu perkataan. Dan terakhir, kolokasi, dua atau lebih perkataan yang merupakan perkataan tersendiri tetapi berkaitan antara satu sama lain. Contoh keutuhan leksikal, hiponim. Bab ini membincangkan metodologi kajian yang dijalankan dalam penyelidikan. Ia akan menentukan ketetapan data yang diperolehi. Maklumat dari kajian yang dijalankan amat membantu dalam membuat keputusan. Bagi mendapatkan keputusan dan cadangan yang baik dalam perbincangan tentang isu ponteng sekolah yang melanda, pengkaji memberikan perhatian yang mendalam tentang penganalisis dan persembahan data mengenai tajuk ponteng sekolah. Oleh itu, dalam bab ini akan menerangkan perkara-perkara berkenaan dengan kaedah kajian yang digunakan, tata cara kerja, prosedur pengumpulan data dan rumusan tajuk ini. Dan contoh yang kedua saya dapati ialah himonim. Faktor yang sinonim dengan masalah ponteng sekolah adalah pengajaran dan pembelajaran yang kurang sesuai ditunjukkan oleh guru dalam menyampaikan sesuatu pengajaran. Masalah ini boleh dikait dengan penggunaan medium pengajaran yang kurang sesuai dan menyebabkan pelajar kurang berminat dalam pembelajaran dan berasa bosan dengan cara pengajaran guru yang menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk tidak berada dalam kelas dan berlakunya masalah ponteng sekolah. Seterusnya, keutuhan gramatikal. Terdapat 3 jenis. Yang pertama, kata hubung, iaitu menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Ia juga berfungsi sebagai penghuraian, berfungsi sebagai pengembangan idea dan sebagai penambahan. Jenis yang kedua ialah kata rujukan, kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Dan yang ketiga, peleburan dan penggantian untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada pernyataan yang diberikan. Contoh keutuhan gramatikal kata hubung. Seperti yang dapat kita lihat, contoh di sini, selain itu, kerana dan juga yang digunakan untuk sebagai kata hubung untuk menghubungkan kata-kata dan ayat-ayat tersebut. Dan contoh yang kedua, kata ganti nama. Pada pendapat saya itu membawa kepada kata nama ganti diri yang pertama. Untuk keadaan pendidikan sekarang ini sudah mula beralih kepada sistem yang lebih orang kata penggunaan pembelajaran abad ke-21 kan. Jadi cara pembelajarannya itu agak berbeza daripada pembelajaran sebelum ini. Kalau nak kata berminat atau tidak itu bergantung kepada pelajar itu sendiri. Kalau berminat biasanya pelajar bandar ini lebih berminat, tapi bergantung jugalah kalau pelajar di luar bandar ini sama juga. Kadang-kadang di sekolah luar bandar ini keadaan kelas dan keadaan sekolah dari segi peralatan, dari segi kemudahan mungkin kurang. Jadi pembelajaran abad 21 ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Selain itu dapat kita lihat di sini sebab sekarang ini kita juga membawa kepada kata ganti nama. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang untuk meneruskan pembentangan kita hari ini. Okey, terima kasih kepada pembentang pertama. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kejelasan jurnal. Jadi, kejelasan jurnal ini terbahagi kepada dua pandangan. Yang pertama adalah Aziz Saleh 2007. Dia menjelaskan bahawa kejelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang orang memahami. Seterusnya adalah Asma Omar 2018 yang membawa maksud organisasi teks tidak lain daripada penghasilan teks berdasarkan pengelolaan idea dan rasionalisasi yang mengasaskan pengelolaan.
Seterusnya, berdasarkan jurnal yang telah kami analisis, kejelasan jurnal boleh dilihat daripada perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah menyampaikan idea secara sistematik. Yang kedua, memaklumkan tentang sesuatu perkara dengan jelas. Yang ketiga, menghurai pengertian sesuatu masalah atau persoalan secara telus. Yang keempat adalah hujah yang dikemukakan disokong dengan bukti dan rujukan yang sah. Yang kelima adalah mengemukakan fakta yang benar dan berasas, dan yang terakhir adalah menghasilkan penulisan yang tidak melibatkan kepentingan peribadi. Jadi, di dalam jurnal yang telah kami analisis, terdapat beberapa perkara yang perlu kita fahami, iaitu terdapat penulisan ayat yang jelas. Penulisan ayat yang jelas terdapat beberapa aspek, iaitu yang pertama adalah ayat topik, yang kedua adalah ayat isi. Jadi saya akan lebih menerangkan yang pertama adalah tentang ayat topik. Ayat topik adalah pernyataan yang lebih umum daripada pernyataan yang lain. Ayat topik juga adalah ayat yang menerangkan perkara atau persoalan yang akan dibincangkan dalam sesuatu perenggan. Seperti contoh, konten sekolah merupakan satu masalah disiplin yang semakin serius di kalangan pelajar sekolah menengah. Itu adalah pernyataan yang lebih umum daripada pernyataan yang lain. Yang kedua, adakah pelajar kurang berminat terhadap pengajaran dan pelajaran di sekolah yang menyebabkan pelajar terlibat dengan kes konten sekolah? Itu adalah ayat yang menyatakan persoalan. Yang kedua adalah ayat isi. Ayat isi ini adalah isi atau hujah yang memainkan peranan penting dalam sesebuah perenggan. Ayat isi juga berfungsi sebagai menyokong dan memperkukuhkan ayat topik. Hujahan ayat isi perlu mengandungi bukti. Bukti boleh digarap menggunakan akronim dan kata singkatan untuk membantu pengolahan penulisan dalam penulisan ayat yang jelas. Seperti contoh, kalau murid ini dia tiada masalah sangat sebab dia tidak tahu yang lama ataupun yang baru, biasanya dia akan terima apa sahaja sistem yang ada sekarang inilah. Itu adalah ayat yang isi yang mengukuhkan lagi ayat topik yang sebentar tadi. Yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya ini akan cuba mengajak, cuba membimbing, cuba memberi nasihat kepada kawan yang telah terpengaruh ke arah negatif. Dan itulah fungsi PRS. Ini adalah satu kata akronim yang membawa masuk PRS, yang membawa masuk pengaruh rakan sebaya. Yang seterusnya, di dalam kejelasan jurnal terdapat beberapa struktur penulisan yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan memainkan peranan penting sebagai mukadimah yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penulisan. Menurut Tan dan kawan-kawannya 2019, perkara yang boleh dimasukkan dalam pengenalan adalah maklumat umum mengenai latar belakang topik yang dipilih atau maklumat spesifik yang akan dibincangkan. Seperti contoh, konten sekolah merupakan salah satu masalah disiplin yang semakin ketara. Yang kedua adalah isi kandungan. Isi kandungan dalam penulisan ilmiah terdiri daripada perenggan-perenggan yang disusun dengan mengambil kira keutuhan wacana. Perenggan ialah sebuah esei pendek terdiri daripada ayat-ayat yang membina bentuk dengan fungsi sebagai sebahagian daripada keseluruhan penulisan. Menurut Maryam Azlan dan kawan-kawannya 2022, perenggan mempunyai fungsi tersendiri dalam struktur penulisan yang menjelaskan sama ada daripada yang umum kepada yang khusus, dari awal hingga akhir atau yang kecil kepada yang besar. Di sini kita dapat lihat contoh penulisan yang berstrukturkan perenggan. Jadi yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Penulisan ilmiah atau penulisan akademik perlu dihasilkan berpandukan format tertentu dengan jenisnya. Kesimpulan penulis biasanya berada dalam perenggan penutup dan berfungsi sebagai penamat kepada penulisan. Perenggan kesimpulan ini sangat penting kepada pembaca sebagai isyarat bahawa penulisan akan berakhir. Di sini kita dapat lihat contoh daripada jurnal ini. Penulis menggunakan perkataan maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk sasiah anak-anak. Di sini dia meletakkan sebagai kesimpulan terhadap apa yang telah dia terangkan di atas di jurnal yang telah diterangkan. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang ketiga. Okay.
Seterusnya adalah berkaitan dengan struktur penulisan. Struktur penulisan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian awal, bahagian tengah dan juga bahagian akhir. Untuk bahagian awal terdiri daripada tajuk, abstrak dan juga pengenalan. Lihat di sini, tajuk jurnal ialah masalah kecerdaluan tingkah laku ponteng sekolah. Jadi tajuk jurnal ini menarik perhatian pembaca dan menggambarkan secara jelas tentang topik kajian. Yang seterusnya adalah abstrak. Abstrak ditulis secara singkat dan juga padat dan menceritakan tentang keseluruhan artikel. Yang ketiga adalah pengenalan. Pengenalan diceritakan atau memperkenalkan topik penelitian secara lengkap dan sebab kajian. Seterusnya, bahagian kedua terdiri daripada pembahasan kajian, iaitu sorotan kajian, metodologi kajian dan dapatan kajian. Jadi sorotan kajian menceritakan tentang isu yang terdapat dalam kajian. Metodologi menerangkan tentang teknik yang digunakan dalam kajian, dan dalam kajian ini digunakan reka bentuk kajian, sumber dapatan lain, prosedur pengumpulan data dan juga prosedur kajian. Dan yang terakhir adalah dapatan kajian. Jadi selepas metodologi itu digunakan, diterangkan juga tentang dapatan kajian, menerangkan tentang hasil dapatan daripada kajian berdasarkan metod yang telah digunakan. Untuk dalam bahagian kedua ni ada terdapatnya jadual dan juga rajah. Next slide. Jadual yang pertama ditulis dengan jadual 1 kerana jadual ini disusun mengikut mengikut bab yang pertama. Jadi jadual ini memberi gambaran yang jelas tentang populasi murid yang ponteng sekolah. Yang seterusnya adalah rajah. Rajah 1. Rajah ini diletakkan untuk menggambarkan tentang sesuatu perkara, seperti contoh dalam artikel ini tentang sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Jadi rajah ini diletakkan label penyataan yang berkaitan dengan rajah tersebut, dan penerangan juga diletakkan sebelum dan selepas rajah bagi menerangkan tentang rajah tersebut. Yang seterusnya adalah bahagian ketiga. Bahagian ketiga dalam struktur penulisan terdiri daripada kesimpulan dan juga sumber rujukan. Jadi kesimpulan ini merangkumi keseluruhan kajian dan memberikan saranan untuk kajian seterusnya. Yang terakhir adalah sumber rujukan. Sumber rujukan ini menyelaraikan seluruh sumber-sumber yang digunakan sepanjang kajian. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan aspek rujukan. Format rujukan yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah format Vancouver, tetapi semua gaya penyelarian sumber rujukan ni boleh diguna pakai, tetapi di IPG kita menggunakan format American Psychological Association, APA edisi ke-7. Kita tengok satu persatu rujukan yang digunakan di dalam artikel ini. Yang pertama adalah rujukan buku. Rujukan buku antara format Vancouver dengan format APA tidak ada beza yang sangat ketara, cuma dari penulisan tahun, di mana format Vancouver tahun dia berada di belakang dan format APA tahun dia berada di depan. Dan tajuk buku diitalikkan. Seterusnya adalah rujukan jurnal. Rujukan jurnal lebih kurang juga tahun bagi format Vancouver di belakang dan tahun bagi format APA kita letakkan di depan. Dan tajuk jurnal, nama jurnal itu diitalikkan. Yang seterusnya adalah rujukan proceeding. Rujukan proceeding lebih kurang juga tahun di format Vancouver di akhir dan tahun bagi format APA berada di depan dan nama proceeding diitalikkan. Seterusnya bagi rujukan tesis. Bagi rujukan tesis, tahun yang berada di belakang bagi format APA, tahun berada di depan dan nama bagi tesis itu diitalikkan. Jadi itu saja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih.